Sebelum kita membuat renungan pagi, saya akan pimpin kita di dalam doa. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan kami dapat berada di sini ya Tuhan untuk membuat renungan Kau ya Tuhan, dan kami menjerahkan pelayanan kami ini ya Tuhan ke dalam tangan Kau agar Kau merapi tempat ini ya Tuhan, dan Kau hadirlah kuasa Roh Kudus Engkau ya Tuhan. Kami serahin Tuhan Yesus kami doa. Amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kau-lah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kau-lah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Shalom dan selamat pagi kepada semua saudara-saudari yang saya kasihi. Sebelum kita masuk renungan, mari kita berdoa. Ya Tuhan,
Engkaulah Tuhan yang baik. Kami sangat merindungi akan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau terus berbicara dengan setiap kami melalui firman-Mu. Biarlah Tuhan menyertai bersama dengan waktu yang indah ini. Kami serahkan di tangan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang sekalian, kita semalam sudah merenungkan Mazmur 84 ayat 1 hingga ke 5. Pagi ini kita mau melihat seterusnya, yaitu di dalam Mazmur 84 ayat 6 hingga ke 8. Firman ini berkata, berbahagialah mereka yang mendapat kekuatan daripadamu dan yang berhasrat menjerahi Bukit Sion, sedang mereka melalui lembah baka yang kering. Lembah itu pun menjadi tempat yang bermata air. Hujan awal memenuhi kolang-kolangnya. Kekuatan mereka semakin bertambah. Mereka akan menghadap Allah di Bukit Sion. Di dalam ayat ini, kita melihat orang-orang yang datang ke rumah Tuhan akan diberikan kekuatan. Kekuatan ini bukan datang dari kemauan mereka sendiri, tetapi diberkalkan oleh Allah. Dan kekuatan ini bukan saja kekuatan dari fizikal, tetapi dia juga kekuatan kerohanian kita. Ada seorang hamba Tuhan yang ditemui, dia menghidap penyakit kanser peringkat yang ketiga. Dan dia berkata, aku tidak akan tunduk kepada penyakitku ini, tetapi aku akan terus percaya kepada Tuhan yang maha besar. Dia akan memberi aku kekuatan dan iman yang teguh untuk berhadap dengan penyakit ini. Hamba Tuhan ini dia percaya bahawa Tuhannya besar dan perkasa, akan menguatkannya tidak kira dari segi fizikal ataupun rohani. Saudara-saudari sekalian, kita sebagai anak Tuhan kita harus percaya kepada kekuasaan Tuhan walaupun berhadap dengan dugaan yang berat. Maka dengan adanya kepercayaan di dalam diri kita, maka kekuatan daripada Allah akan memimpin kita terus maju ke hadapan tanpa kita rasa takut. Ketika umat Israel mereka melalui lembah baka yang kering, lembah itu menjadi tempat yang bermata-mata. Hujan awal memenuhi kolang-kolangnya. Ayat ini bermaksud lembah baka yang kering akan menjadi lembah penuh dengan berkat dan menjadi riuh rendah kerana kegembiraan para umat akan melalui untuk sampai ke Bukit Sion, tempat terletaknya rumah Tuhan. Jadi saudara-saudari sekalian, dengan adanya kekuatan dan kepercayaan kita kepada Tuhan, maka kehidupan kita akan memberi berkat kepada orang-orang lain. Mungkin kerana bersikap sabar dan kepercayaan teguh kita kepada Tuhan akan dapat membimbing mereka yang lemah agar kita terus bersandar dan percaya saja kepada Tuhan. Kerana apabila kita lihat keasikan para umat Israel berjalan melalui lembah baka yang kering dan sungai itu telah menyebabkan lembah itu seakan-akan bernyawa dan riuh rendah. Oleh itu, apabila kita datang ke rumah Tuhan, maka benih rohani yang ada pada kita itu akan terus bertumbuh dan bertumbuh lalu menjadi matang. Kita juga akan menjadi berkat kepada orang lain bahawa orang yang ada di sekeliling kita itu akan menganggap kemahuan kita percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya tahi ayam, tetapi berpanjangan seperti sungai Nyalong yang tidak pernah putus mengalir. Seperti sungai Raja yang tidak pernah putus mengalir. Begitu juga akan kerinduan kita terhadap rumah Tuhan yang sentiasa berkhotbah-khotbah, yang sentiasa menunggu untuk turun beribadat setiap minggu. Jadi saudara-saudari, biarlah kita juga ada hati yang kerinduan untuk berkhotbah-khotbah, untuk menurun setiap minggu beribadat. Mari kita lihat seterusnya ayat 9 hingga 13. Dengarlah doaku, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dengarlah ya Allah Yakub, berkatilah Raja kami. Ya Allah, Raja yang telah Engkau pulih.
Lebih baik sehari di rumahmu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku lebih bergema berdiri di pintu rumah Allahku daripada tinggal di rumah orang jahat. Tuhan pelindung dan Raja mulia kita. Dia memberkati kita dengan kebaikan dan kehormatan. Dia tidak menahan apa-apa yang baik daripada mereka yang hidup tidak bercelah. Berbahagialah mereka yang percaya kepadamu, ya Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara-saudari, di dalam ayat 9 kita melihat pada ketika si pemazmur, dia merindungi akan rumah Tuhan. Dia juga berseru kepada Tuhan agar memberkati raja yang dipilih oleh Tuhan. Mengapa dia perlu berdoa bagi rajanya? Bagi umat Israel pada zaman perjanjian lama, seorang raja bukan saja seorang pemimpin negara, tetapi dia juga melambangkan kekuasaan Tuhan di muka bumi. Jadi apabila raja berdiri di hadapan rakyat jelata, dia ialah wakil Tuhan dan juga akan menjadi wakil rakyat ketika berhadapan dengan Tuhan. Akan tetapi di dalam ayat 12 si pemazmur lebih meninggikan kekuasaan Tuhan yang menjadi pelindung dan sebagai rajanya yang mulia. Dia juga berkata, sesiapa yang berada di rumah Tuhan akan mendapat kebaikan, kebahagiaan. Kehormatan bermaksud bangsa Israel pernah ditindas oleh bangsa lain. Tetapi Tuhan mengembalikan kehormatan mereka dan bebaskan mereka daripada terus dihina oleh bangsa asing. Saudara-saudari sekalian, memang patutlah si pemazmur ini dia merindungi saatnya berada di rumah Tuhan. Katanya, lebih baik sehari di dalam rumahmu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku lebih gemar berdiri di pintu rumah Allahku daripada tinggal di rumah orang jahat. Sememangnya si pemazmur, Raja Daud pernah mengalami pengampunan, perlindungan dan pimpinan dan kasih Tuhan. Oleh itu, dia tahu betapa banyak dia berada di rumah Tuhan daripada dia hidup mengikut kehendak dirinya. Saudara-saudari sekalian, ketika kita selalu berada di rumah Tuhan, Roh Tuhan akan membimbing kita. Ia akan memberitahu jalan bagi menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Roh Allah juga akan memberikan ketenangan dan kebahagiaan bagi setiap orang yang datang kepada Dia. Kita selalu dibebankan pelbagai masalah kehidupan. Kerana mungkin suami main kayu 3, kita bingung. Kerana anak malas belajar, kita susah hati. Ketika ditegur sikit kerana salah, kita cepat radang. Tetapi bagi yang selalu berada di rumah Tuhan, kita akan berasa bangga, bahagia, tenang, sabar dan tidak mudah tunduk kepada masalah kerana segala bantuan itu dari Roh Allah kita akan menjadi kita kuat dan tabah. Setiap manusia ingin mencari ketenangan dan kebahagiaan. Oleh itu, ada yang pergi ke tempat lain, melancong ke serata dunia. Ada yang meninggalkan tempat asal dan pergi ke tempat lain untuk mencari kebahagiaan. Ada pula yang mengabdi diri kepada kerja demi untuk mencari kebahagiaan. Dan ada pula yang mempunyai ramai kekasih supaya apabila bertengkar dengan kekasih pertama, dia boleh pergi ke kekasih yang kedua untuk mencari ketenangan. Akan tetapi, mereka lupa bahawa ketenangan yang diberikan oleh duniawi ini hanya untuk sementara saja. Lain pula ketenangan yang diberikan oleh Tuhan. Di dalam kitab Injil, Matius bab 11 ayat 28 hingga 29 tertulis, marilah kepadaku, hai kamu semua yang lelah, kerana memikul beban yang berat. Aku akan membebaskan kamu dari beban kamu. Ikutlah perintahku dan terimalah ajaranku, kerana aku lemah lembut dan rendah hati. Kamu akan mendapat kesejahteraan. Orang yang berada di dalam kediaman Tuhan akan dapat merasa kebebasan yang diberikan oleh Yesus. Mereka akan terbang seperti Raja Wali. Mereka berlari pun tidak akan berasa lelah kerana ada Tuhan Yesus yang telah memikul beban yang dihadapi oleh mereka. Oleh itu, saudara-saudari sekalian,
Haruslah kita yang telah mendengar Injil baik ini sentiasa merindukan rumah Tuhan. Rajinlah beribadah kepada Tuhan selagi kita masih mempunyai peluang berbuat demikian. Dan apabila kamu datang ke rumah Tuhan, Tuhan yang Maha Berkuasa akan membekalkan kamu berkat dan kekuatan. Hal ini disebabkan Tuhan telah memberkati hari Sabat. Sekiranya kerana tempat kerja yang berjauhan dari rumah ibadat, haruslah kamu mempersembahkan hari Ahad kepada Tuhan dan beribadatlah sendiri kepada Tuhan. Kita mau belajar agar menyembah Tuhan di mana jua kita berada, dan tiada yang dapat menghalang kita terus berbakti kepada Tuhan. Jadi mohon Tuhan terus memberkati anda semua. Biarlah waktu dekat dengan gawai ini jangan kita kesibukkan persiapan dan kita lupa beribadat kepada Tuhan. Mohon Tuhan terus memberkati anda semua, dan biarlah Tuhanlah sentiasa memimpin dan memberikan kesukacitaan, kekuatan dan kebahagiaan di dalam hidup kita. Amin.